Hai semua, Assalamualaikum. Kembali dengan saya Hanif Miswan. Inilah Aktif di Didik TV KPM, kemahiran sukan. Dan sedikit berbeza, istimewa, kita pun pakai smart saja kan untuk kita bawakan kepada anda kemahiran sukan catur. Dan ini episod ketiga untuk kita teruskan sesi pembelajaran. Dan kita faham pada mereka yang mungkin baru saja ingin mempelajari berkenaan dengan sukan catur ini, perlu belajar secara tertib, ada aturannya dan kita belajar perlahan-lahan. Okey, boleh tonton semua episod yang kami bawakan di kemahiran sukan ini di YouTube rasmi Didik TV KPM. Hanya perlu cari sahaja kata kuncinya kemahiran sukan catur dan anda boleh menyaksikan semua episod yang telah pun kita rakamkan dan kita tayangkan bersama dengan anda semua. Dan ini juga merupakan satu sukan yang pastinya menguji kemahiran, kepintaran dari sudut teknikal dan juga taktikal untuk kita menang permainan catur ini. Dan ianya juga dipertandingkan di peringkat tinggi dan juga di peringkat atasan kepada semua yang berminat untuk menjadi pemain catur yang hebat. Okey, dan difahamkan juga bersama dengan cikgu yang akan mengajar kita sukan catur ini, hari ini akan ada lebih banyak pengisian berkaitan dengan secara teknikal, berkaitan dengan apa yang boleh kita lakukan untuk menang dan juga ada aturan-aturannya. Jadi kalau semua sudah bersedia, jom semua kita jemput untuk kita mulakan pembelajaran berkenaan dengan catur. Okey, kita masih lagi bersama dengan Cikgu Rizal dari Sekolah Sri Puteri Saifjaya. Terima kasih Cikgu kerana bersama kami. Cikgu sihat ya? Sihat, Alhamdulillah. Jadi saya nampak memang sebelum kita mulakan proses pembelajaran kita, mungkin ada soalan berkaitan dengan catur ni Cikgu ya. Melihat kepada perkembangan sukan catur di negara kita, terutamanya kepada murid-murid kita peringkat sekolah ni, bagaimana sebenarnya untuk memupuk minat mereka Cikgu terhadap sukan ini? Sebenarnya minat tu boleh dipupuk daripada kecil lagi. Yang mana sebagai seorang ibu bapa ataupun guru, mereka perlu menggalakkan murid-murid untuk bertanding ataupun tengok sama menjadi penonton untuk bertanding. Daripada situ timbullah minat untuk murid-murid tersebut untuk pergi masuk bertanding ke peringkat yang tertentu. Cikgu, ramai yang kata macam main catur ni agak sukar untuk difahami kan. Macam satu permainan yang hanya tertentu saja boleh faham. Jadi mungkin cikgu boleh bagi tips untuk mengatakan bahawa ianya adalah sukan yang seronok sebenarnya, yang boleh difahami oleh semua orang. Ya, betul. Sebenarnya sukan catur ni adalah mudah. Kerana bila kita ada kawan, Hanif, kawan untuk bermain catur, jadi kita bermain dengan dia. Okay, kita main, siapa menang, let's say kita minta parent kita ataupun cikgu kita bagi hadiah. Jadikannya lebih kompetitif dan menyeronokkan lah ya. Menyeronokkan. Okey cikgu, kita nampak kita ada pegang buku ni. Cikgu pun ada pen, saya pun ada pen. Mungkin apakah pembelajaran yang ingin cikgu tunjulkan pada episod kali ini? Pada episod kali ini, murid-murid, kita akan gunakan kemahiran untuk menulis gerakan catur. Kerana sebelum ni, Hanif, kita belajar bahawa untuk maju dalam sukan catur, seorang pemain itu perlu belajar membaca buku catur. Dalam buku catur tersebut, ada simbol-simbol yang digunakan yang mana kita sendiri kena faham apakah maksud bagi setiap simbol tersebut. Jadi, untuk melancarkan lagi pemahaman untuk simbol-simbol tersebut, murid-murid sekalian, kita perlu belajar menulis. Yang ini adalah salah satu cara yang sangat ditekankan oleh jurulatih-jurulatih catur semasa bermula ataupun mula bertanding di peringkat yang tinggi. Kenapa perlu ada menulis setiap gerakan, cikgu, terutama dalam permainan catur ni? Baik soalan itu, Hanif. Sebenarnya menulis gerakan ni, kita dapat melihat kembali game-game ataupun permainan yang kita telah mainkan sebelum ini. Daripada situ, kita boleh tunjuk game ni kepada coach kita. Ataupun yang paling mudah, boleh tengok melalui enjin komputer ni. Sekarang zaman maju, yang mana kita boleh lihat game tersebut, gerakan yang mana yang berlaku kesilapan.
Saya gerakan yang kelima. Bila kita tahu itu berlaku kesilapan, coach kita kata macam tu, komputer kata macam tu, jadi kita kena tengok apakah pengganti bagi gerakan tersebut. Dan yang paling penting Hanif, setiap kesalahan yang dibuat tu jangan diulangi. Itu pentingnya untuk kita mencatat segala gerakan itu supaya tidak ulang kesalahan yang sama. Analisis yang baik juga dalam permainan catur. Barulah kita faham, tidaklah hanya melihat kepada gerakan itu saja. Okey cikgu, mungkin kita boleh mulakan perkara asas yang perlu kita belajar sebelum kita ingin melakukan gerakan ni, bagaimana membaca papan catur ini. Saya difahamkan ada juga kedudukan-kedudukannya. Ya betul Hanif. Kalau dilihat pada papan catur, ada nombor-nombor yang ditulis di sebelah kanan dan kiri. Okey. Dan juga huruf di sebelah bawah ni. Okey. Disusun secara A, B, C tertib yang betul. Nombor 1 tu pada buah putih sehinggalah nombor 8 di buah hitam. So tujuan nombor-nombor ini untuk mengetahui kedudukan bagi sesuatu buah catur. Pada kedudukan asal untuk buah rook. Okey. Rook ini berada di petak. Kita ambil huruf dulu lah ni. Betul. H1. Untuk rook ni dia ada simbol dia ni. Simbol dia ialah R. R besar. R besar. So untuk H ni, H yang kecil. Huruf besar ditujukan kepada apa jenis buah tersebut. Sebagai contoh, knight kita ambil dia sebagai simbol N besar. Berbanding dengan king, king huruf K besar. Dia tak nak dipanggil sebagai keliru dengan knight. Knight kalau ejaan dia sebenarnya huruf K dulu lah ni. Betul, Jadi kita sebab king dah ambil K tu. King dah ambil dulu. Kita bagi hormat king lah. Betul. Alhamdulillah. So untuk knight ini kita ambil huruf N. Sebutan dia pun dengan knight lah. Huruf N juga. Betul. Bishop B besar ni. Kalau queen ni. Ini saya nak tanya ni. Simbol yang sepatutnya untuk queen apa dia? Kalau queen sebab kita mulakan dengan huruf Q kan cikgu? Ya, betul. Jadi Q lah. Q besar. Very good. Fast learner. Terima kasih cikgu. Kemudian untuk pawn, walaupun pawn ni adalah perkataan P depan dia. Disebabkan banyak sangat pawn yang ada, kita tak perlu buat apa-apa simbol untuk dia. Maksudnya kita hanya letak kedudukannya sahaja. Ya, saya. Baik. Jadi kalau boleh kita ulang kaji untuk pemahaman, sebelum kita meletakkan kedudukan tu, kita perlu tahu setiap huruf yang mewakili setiap buah catur ini. Kalau king dengan huruf K besar, queen dengan Q besar, hitungan saya cikgu Kalau B dengan B besar, bishop ni. Kalau knight ni walaupun dia ejaannya KNIGHT, tapi sebab kita hormat huruf K yang king dah ambil, kita wakilkan dia dengan huruf N besar. Dan juga untuk rook ni dengan huruf R besar. Betul. Jadi nombor di depan tu mewakili apa buah catur yang kita nak tulis nanti ni. Kalau pawn tidak perlu apa-apa huruf untuk mewakili sebab terlalu banyaklah betul cikgu seterusnya. Untuk menulis, kita perlu tahu murid-murid sekian tentang koordinat bagi setiap satu petak yang ada di dalam papan catur. Sebagai contoh di petak sini. So, kalau anda tengok, dia punya lajur dia ialah E, baris dia ialah 4. Jadi petak ni ditulis sebagai E4. Begitu juga petak yang satu lagi ni saya ambil secara random saja. So inilah C5. Di sini H4. Kalau di sini apa ni? Ini nak tanya ni pula. A3 sebab ni A dan dia berada di 3. Very good. Betul. Alhamdulillah. Baik. Tanpa buang masa, Betul. kita buat satu game dan kita tulis. Dan yang inilah murid-murid sekian, kita kena praktikkan cara untuk menulis dan buat praktik ini bila masuk pertandingan. Ataupun boleh juga ni main saja boleh tulis juga. Tapi kadang-kadang dia akan ambil masa juga. Betul. Mungkin lawan pun, kawan pun dah bosan sebab tulis kena tunggu tulis dulu. Dan normally dan kebiasaannya kita akan guna menulis ni dalam pertandingan sahaja. Baik, faham. Cikgu. Mungkin cikgu boleh terangkan juga berkaitan dengan kebiasaannya apa yang ada dalam score sheet ini, satu pertandingan catur itu. Apa yang perlu kita tulis, kat mana yang perlu kita tulis dan kenapa perlu ditulis tu cikgu? Silakan.
Kalau score sheet ni, kalau murid-murid lihat di sini, score sheet ni mengandungi beberapa kolom tertentu yang perlu diisi. Yang pertama, ini event, apa kejohanan dia. Okey. White ni apa nama pemain untuk white. Black siapa nama dia. Kemudian bahagian school and state ni, pemain tu berasal daripada sekolah mana ataupun negeri mana. Okey. Dan ada date, tarikh kejohanan, round, pusingan ke berapa, dan juga board. Ni nombor berapa board dia main, sebab dalam satu kejohanan Hanif, ada banyak board. Jadi kena tulis board mana. Jadi kita duduk di board yang keempat, tulis 4 lah. Okey. Yang penting sekali untuk hari ini Hanif, kita tengok bahagian untuk menulis white dan black. Apakah gerakan untuk white, apakah gerakan untuk black. Okey. Dah sedia Hanif? Sudah bersedia. Alhamdulillah. Boleh kita mulakan. Okey. Okey, untuk pemahaman mungkin kita perlu menulis gerakan kedua-dua belah pihak, walaupun saya bermain untuk hitam, cikgu bermain untuk putih. Ya. Tapi kita perlu menulis juga untuk pihak lawan juga cikgu ya. Ya, betul. Kita mula dengan yang pertama dulu lah ni. Okey. Gerakan yang mana kita dah pernah buat sebelum ni. Yang ni. Pawn pada E2 ke E4. Nak tulis macam mana ya? Okey, kalau E2 ke E4 kita tulis white di bahagian white. Ya, white. Okey. E huruf kecil E huruf kecil. Betul ni. Okey. E4. Ke E4. Okey, sebab dia pawn tak perlu tulis apa-apa huruf di depan lah. Ya, saya. Okey, kemudian kalau gerakan saya pula, saya counter balik. Jadi maksudnya dari E7 ke E5. Ya, jadi ditulis sebagai E7, E5. Okey. Okey. Sekarang white gerak naik daripada G1 ke F3. Ditulis sebagai naik G1 and G1, so tolak terus ke F3. Ke F3. Okey, sebab perlu kita tulis N dulu di depan sebab dia naik betul. bergerak. Okey, kemudian saya ikut jelah cikgu. Saya gerak naik juga dari B8 ke B6. C6. C6. Jadi dia tulis sebagai naik B8 ke C6. C6. Okey. Jadi putih pula gerak ya. Putih makan pawn. Dia mencabar hitam, makan pawn. Ya. Ya. Bila makan yang ni kita tulis sebagai pangkah. Pangkah. Okey. So untuk ini kita tulis naik pada F3 pangkah E5. F3 pangkah E5 terus. Ya. Betul tadi. Di E5. Okey, betul. Okey, kemudian saya pun makan jugalah. Berani ke nak makan tu? Berani. Oh, Berani. betul lah. Saya yang tersilap. Nampak dah pandai. Maksudnya sebab kita nak memberi fokus kepada penulisan ni cikgu kan. Okey, maksudnya kalau tadi daripada N C6. Ya, betul. Pangkah ke E. Kena tulis N juga cikgu sebab kita makan tadi. Tak perlu. Tak perlu. Ke petak yang terakhir tu iaitu Okey, macam tu ya. Jadi maksudnya cikgu, sementara kita dah melakukan 3 pusingan, 3 gerakan. 3 gerakan. 3 gerakan dan kita perlu merekodkan setiap gerakan-gerakan tersebutlah. Betul. Supaya nanti untuk analisanya kita tahu apa gerakan yang dilakukan, apa gerakan yang dilakukan. Ya. Betul Hanif. Daripada 3 gerakan tadi, Hanif boleh nampak tak manakah kesilapan yang telah berlaku? Kesilapan permainan tu. Okey. Permainan daripada hitam sebab sekarang daripada putih sebab bilangan buah catur untuk putih dah berkurang. Untuk hitam dia masih lagi bilangan yang sama macam sebelum ni. Kan? Jadi titik tolak dia ialah semasa naik makan E5 tadi. Yang tu adalah kesalahan. Jadi bila kita dah tulis, kita gerakkan balik buah tersebut, kita nampak itu adalah kesalahan dan kita jangan ulang balik kesalahan yang sama untuk betul. Dan seterusnya.
Saya percaya lebih menariknya sebab daripada hanya dengan menulis begini di buku, di kertas, kita tahu gerakan-gerakan yang berlaku, kita boleh visualize kan, kita boleh memvisualkan gerakan tersebut. Okey cikgu, mungkin kita nak teruskan gerakan, tetapi apabila dah tamat ataupun checkmate, katanya ada juga tanda yang khusus dan spesifik untuk gerakan sebegitu cikgu. Ya, betul. Untuk checkmate ada gerakan yang khusus untuk dia. Okey, sebagai contoh, Contohlah kita buat checkmate terus ya. Cepatkan. Ya. Kita cepatkan. Okey. Gini. Okey. Kemudian sebagai contoh, white gerak dulu sini. Okey. Okey. Dan hitam gerak. Okey. So ini dah kira checkmate. Ya. Kita tulis sebagai queen daripada petak petak G5, pergi ke H4. Okey. Pergi ke H4 dan tanda checkmate tu kita tulis sebagai hashtag. Okey, pergi ke H4 kemudian dan tanda hashtag. Ya. Maksudnya kita tahulah di situ sudah checkmate. Sudah checkmate. Ya, betul. Maknanya kita boleh baca terus dan kita tahu situasi sebenarlah. Ya, betul. Okey, baik. Ini sangat menarik dan mungkin boleh cikgu terangkan sekali lagi kepentingan untuk kita menulis setiap gerakan ini di buku ketika pertandingan, cikgu? Ya. Murid-murid, sebenarnya walaupun menulis ni agak berat ataupun agak menyusahkan, tetapi perkara ini ni murid-murid semua kena praktikan, terutama bila masuk ke pertandingan yang melibatkan masa ataupun time control, kawalan masa yang panjang. Sebagai contoh 30 minit dan ke atas. Okey. Kalau ada pertandingan catur yang 30 minit ke atas, sebenarnya tak ada alasan bagi seorang pemain catur tu untuk tidak menulis kerana masa tu agak panjang dan dia sempat untuk menulis. Apatah lagi untuk game ataupun pertandingan yang melibatkan masa yang lebih panjang daripada itu. 45 minit, sejam, 2 jam setengah pun ada. Walaupun Hanif, ada juga pertandingan yang kurang daripada 30 minit. Sebagai contoh 20 minit ataupun 5 minit. Yang tu sebenarnya kurang sesuai lah untuk menulis kerana mungkin pemain itu sendiri kalah disebabkan masa itu dah habis. Habis untuk menulis sahaja. Okey, baik cikgu, terima kasih. Ini kemahiran asas yang pertama, iaitu kemahiran menulis dan membaca semula apa yang ditulis untuk dianalisis. Okey, baik. Murid-murid, ada dua lagi simbol yang sangat penting untuk menulis. Ini adalah gerakan castling untuk king side ataupun belah king, bahagian king, ditulis sebagai 0-0. Okey. Untuk bahagian queen side, contohnya gerakan ini direkodkan sebagai 0, tolak 0, tolak 0. Dalam bahasa Inggeris biasanya dikenali sebagai long castle. So long castle, cara penulisannya murid-murid sekian pun panjang jugalah. 0, tolak 0, tolak 0. 3 kali? Ya, 3 kali. Kalau king side tadi, 2 kali? 2 kali. 0 tolak 0 saja. Itu yang membezakan castling tadi tu ya? Ya, saya. Okey. Untuk seterusnya ni, murid-murid sekian, kita akan belajar catur bagaimana kita nak checkmate lawan untuk dua gerakan seterusnya. Oleh kerana pun kita kena tahu bahawa dua gerakan tersebut sebenarnya asas dia ialah satu gerakan yang paling kata sekarang turning point ataupun dipanggil sebagai gerakan utama untuk checkmate. Okey. Kalau kedudukan macam ni, macam mana white untuk checkmate black? Macam kita pernah belajar sebelum ni, hanya terus ke D8 untuk betul. checkmate. Sebab king ni dia kena makan dan juga dia tak ada tempat lain untuk larikan diri. Okey. Sekarang black dia ada satu pertahanan. Okey. Iaitu rook pada E7 ni. Jadi macam mana rook ini dia bertahan? Bila berlaku checkmate, so rook ni akan bertahan di sini. Okey. Kalau kita cuma fikir satu langkah saja murid-murid, sebenarnya kita susah nak cari apakah gerakan penamat dia. Atau yang checkmate tadi. Jadi
kita perlu ada satu visualisasi ataupun kita boleh imajinasikan satu gerakan yang lebih advance daripada tu. Itu untuk kedudukan macam ni dengan makan buah ni. Macam tu. Maksudnya sebelum pergerakan tu berlaku kita dah tahu dah Apa bahawa yang kita sebenarnya boleh checkmate juga dengan ya, keadaan betul. Okey. Kita kena tahu apa yang kita akan buat. Okey. Sebenarnya ni Hanif, kedudukan ni saya ambil daripada buku. Okey. So yang mana buku ni sebenarnya murid-murid boleh dapatkan di mana-mana saja. Okey. Saya ambil yang nombor 1 ni Hanif. Nombor 1 ni. Nombor 1 ni adalah kedudukan bagi yang kita dah set up tadi, yang mana putih akan gerak dan menang untuk 2 gerakan. Dengan cara 2 gerakan. Itu cara dia tadi rook daripada satu tempat pergi check di atas, dan black dia akan cover balik gunakan rook. Dan rook yang check tadi dia makan rook yang sedia ada, sebab rook tu tidak ada sebarang pertahanan di situ, dan terus checkmate akan berlaku. Jadi kemahiran di sini ialah murid perlu ada satu imajinasi yang satu tapak atau 2 tapak yang lebih ke hadapan. Ya. Ini adalah satu skill yang mana semua perlu ada, dan semua pemain perlu faham tentang pattern-pattern yang lain. Kalau tengok ni di sini ada banyak pattern yang lain berkenaan dengan checkmate dalam 2 gerakan. Ya. Cikgu, kenapa perlu adanya buku sebagai panduan untuk proses pembelajaran kita kali ini? Supaya pemain itu dapat ingat setiap satu pattern dan juga boleh diaplikasikan dalam tournament nanti. Kalau diikutkan, mungkin kita main tu tak sama dengan tournament yang sebenar. Maksud saya, apa yang kita belajar tu mungkin tak sama, tetapi mungkin akan datang. Akan datang. So dalam beratus-ratus game yang kita main ni, mungkin ada 1 ataupun 2 game yang sama dengan apa yang kita dah praktikkan daripada buku ini. Dan difahamkan daripada buku yang juga diilhamkan daripada situasi sebenar, cikgu ya? Ya, betul. Kerana situasi sebenar tu dia lebih praktikal daripada yang dibina sendiri tanpa situasi yang sebenar. Alhamdulillah, tadi kita sudah belajar yang pertama menulis, yang kedua membuat analisis, yang ketiga membaca buku catur dan praktikannya. Apa kata kalau kita buat latihan murid-murid untuk 1 hari 10 pattern checkmate dalam 2 gerakan. InsyaAllah jika ini berterusan, anda menjadi seorang yang hebat. InsyaAllah juara di tangan anda. Okey, baik, kita dah berada di penghujung untuk episod pada kali ini. Lebih banyak kemahiran secara teknikal dan juga taktikal telah pun diajarkan oleh Cikgu Rizal kita. Sangat menarik, Cikgu. Terima kasih banyak-banyak. Mungkin sebagai penutup untuk episod kali ini, Cikgu boleh terangkan berkaitan dengan objektif pembelajaran yang Cikgu ingin sampaikan. Silakan. Jadi murid-murid sekian, Hanif sendiri, untuk bermain catur bukanlah mudah untuk menjadi juara. Dia perlukan minat yang mendalam, Hanif. Jadi pada minat tersebut, seorang pemain itu dapat belajar dengan lebih tekun, lebih berkonsisten dan lebih dipanggil sebagai terancang. Masa itu patut kita uruskan dengan baik. Sebab kita ada banyak lagi nak buat kerja lain sebagai seorang murid. Sebenarnya bukan catur sebagai perkara yang utama dalam kehidupan dia, tapi belajar buku tu. Belajar semua subjek-subjek lain lah maksud saya ni. Jadi kalau sebagai seorang murid bermain catur tu
adalah satu benda yang sangat dipanggil perlukan pengurusan masa yang baik. Okey. Jika dia ada pengurusan masa yang baik, bermaksud dia dapat belajar sesuatu dengan lebih efektif dan juga dia akan lebih dipanggil sebagai mendahului lawan-lawan dia lah. Sebagai seorang juara, dia mesti tahu 2 atau 3 gerakan yang ke depan. Ya. Okey. Ke depan daripada lawan dia. Betul. Barulah dia boleh menang. Cikgu, terima kasih banyak kerana sudi memberikan satu lagi proses pembelajaran di kemahiran sukan untuk catur ini. Nampak tak? Bila kita bawa kemahiran sukan ni, nadanya pun jadi berbeza. Okey cikgu, mungkin di pengakhirannya cikgu boleh kongsikan berkaitan dengan kata-kata semangat dan juga nasihat yang cikgu untuk kami di kemahiran sukan. Silakan. Ya. Bagi yang pemain catur yang mula untuk bergiat menjadi juara, Ya. dalam menjadi juara tu ada saja rintangan dan halangan, perlu tabah untuk hadapi rintangan dan halangan tersebut. Ya. Kerana seorang juara tak adalah masuk tanding terus juara. Dia perlu lalui halangan dan rintangan dulu, mungkin kalah dulu. Tengok dulu apa yang kalah atau apa punca kekalahan tu. Akan datang, dia akan perbaiki sedikit demi sedikit. Dan insyaAllah pada satu masa nanti dia akan menjadi juara. Ya, betul. Ya. Okey cikgu, kita tinggalkan seperti biasa dengan kata-kata semangat daripada cikgu buat semua. Catur itu hebat. Anda semua juga hebat, senyum selalu. Jumpa lagi di Kemahiran Sukan. Assalamualaikum. Bye-bye. Didik TV KPM